Assalamualaikum dan salam takzim. Nama asalnya Tanjung Puteri, bermula pada 1855. Bertukar kepada Johor Bahru pada 1866 di bawah pentadbiran Sultan Abu Bakar dan terus berkembang pada waktu itu dengan adanya pelbagai pembangunan dan perubahan yang ketara dari semasa ke semasa. Kalau kita masih ingat lagi, Masjid Negeri, Istana Besar dan juga beberapa bangunan-bangunan serta ikon-ikon bandaraya ini telah tertubuh. Sehingga kan pada tahun 1933, sejarah perkembangan Majlis Bandaraya Johor Bahru yang pada ketika itu bermula apabila Jabatan Lembaga Bandaran ditubuhkan dan seterusnya naikkan ke taraf Majlis Bandaran. 1967 dinaikkan kepada pentadbiran Bandaraya Johor Bahru ini sehingga ke 1977 menjadi Majlis Bandaran ke Majlis Perbandaran dan akhirnya sejarah tercipta pada 1 Januari 1994 apabila pentadbiran Johor Bahru dikenali sebagai Majlis Bandaraya yang bermula pada tarikh itu dan perkembangannya berlaku dari semasa ke semasa dan kini Johor Bahru mengimpikan menjadi sebuah bandaraya bertaraf antarabangsa pada tahun 2020. Oleh itu kalau kita lihat jarak masa 2020 ketika ini kurang daripada 5 tahun menjadikan Johor Bahru bandaraya bertaraf antarabangsa pada 2020. Itulah visi yang didukung Majlis Bandaraya Johor Bahru atau lebih dekat di hati kita, lebih kita kenali dengan MBJB. Lanskap pembangunan di Johor Bahru terus memperlihatkan kemajuannya dengan kepelbagaian projek pembangunan pencakar langit yang kini sedang rancak dijalankan. Dan perkembangan ini menunjukkan visi menjadikan Johor Bahru bertaraf antarabangsa dari segi pembangunan bukanlah sesuatu yang sukar untuk dicapai. Namun, dalam konteks gerak kerja MBJB, apakah transformasi sebenar yang bakal dibawa menerusi proses pembangunan Johor Bahru ini? Dan mampukah visi ini dicapai yang mana hanya berbaki kurang 5 tahun lagi menjelang 2020? Untuk bicara selatan pada kali ini, kita membawa topik Johor Bahru Baharu. Berdasarkan topik bicara selatan kita pada kali ini, apakah yang akan dibawa pada tahun 2020 itu? Apakah sejauh manakah proses perubahan, transformasi yang akan berlaku di Johor Bahru? Untuk menjawab, mengulas dan berkongsi segala macam persoalan, terutamanya dari warga Johor Bahru itu sendiri dan rakyat Malaysia khususnya, bersama kita di studio ialah Ketua Whip Majlis Bandaraya Johor Bahru yang berbahagia Datuk Yai Jaafar. Terima kasih Datuk kerana bersama kami. Johor Bahru bertaraf antarabangsa pada tahun 2020. Mungkin Datuk boleh bayangkan secara umumnya sebelum kita pergi lebih jauh. 2020 nanti Johor Bahru sekarang ni sudah berubah 1% atau bagaimana Datuk? Okey, kalau kita lihat dari segi baki tahunnya, kita hanya berbaki 5 tahun saja menjelang tahun 2020. Ia merupakan satu waktu yang singkat dan kita boleh masa yang sebaik mungkin bermakna menggunanya secara efisien bagi kita melaksanakan visi dan visi bandaraya. Dan pertamanya kita harus lihat bahawa pembangunan yang ada di sebuah bandaraya ini bukanlah bersandarkan dari segi pembangunan tanah ataupun pencakar langit, tapi kita kena lihat dari segi keseluruhan struktur ekonominya turut menjadi pembangkit kepada pembangunan sebuah bandaraya. Kejayaan Johor Bahru di masa depan akan didukung oleh warga bandaraya Johor Bahru yang mempunyai pemikiran yang begitu luas, global dan menjalankan kehidupan yang sungguh berkualiti. Bagi saya di Majlis Bandaraya ingin membawa agenda transformasi Johor Bahru ini yang bersepadu di mana pembangunan fizikal turut disimbangkan dengan kelestarian warga bandaraya Johor Bahru. Dan kita juga ingin lihat setiap warga kota dapat menikmati suasana kehidupan dan juga yang lebih mampan melalui program-program dan juga polisi-polisi tadbir urus yang bakal kita jalankan menjelang tahun 2020. Datuk, kalau kita lihat sebagaimana yang saya jelaskan tadi, di perjalanan kita di sekitar Bandaraya Johor Bahru, pembangunan tu banyak.
boleh kita lihat satu persatu bangunan pencakar langit. Walaupun sekarang ini di Johor Bahru yang tertinggi saya rasa bangunan City Square kalau tak salah ya. Kita tak ada lagi seperti KLCC atau KL Tower Datuk. Tetapi secara hakikatnya apakah keyakinan bagaimana yang Datuk jelaskan tadi, pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru itu sendiri MBJB yakin bahawa inilah misi dan visi yang perlu dicapai oleh warga Bandaraya Johor Bahru ni. Apa kekuatan MBJB itu sendiri? Kita lihat dengan kehadiran pelabur-pelabur asing, khususnya daripada negara China yang membawa puluhan juta ringgit datang ke Malaysia semata-mata ingin menabur hartanah di kawasan pesisir pantai yang kita lebih kenali kawasan antarabangsa. Dilihat pembangunan yang begitu besar dari segi pembangunan komersial dan juga residen yang begitu besar, dan ia merupakan salah satu kompetitor iaitu antara kita dan orang Singapura. Dan Johor ni sekarang, Johor Bahru dilihat sebuah negara yang agak lebih maju selepas Lembah Kelang. Ia diambil kira sebagai bandar kedua yang mungkin lebih maju daripada bandar-bandar lain dalam negeri Malaysia. Di Malaysia. Dan dalam pada itu dalam tempoh kurang 5 tahun ini, kalau kita lihat bancian terakhir pada tahun 2010, pentadbiran di 220 km persegi yang ditadbir oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru tu, kepadatan penduduk dia hampir 500,000 mencecah. Dan apabila kita besarkan lagi landscape Johor Bahru itu, kita ada Pasir Gudang, kita ada Johor Bahru Tengah, dan terbaru kita ada Iskandar Malaysia. Dan jumlah itu kita tak tahu 5 tahun akan datang, waktu ini adalah lebih kurang 1.5 hingga 1.6 juta. Dan pertambahan penduduk ini bukan saja daripada Malaysia, malah kedatangan pelabur-pelabur asing itu. Bagaimana pembangunan insan yang nak dibawa oleh MBJB ni dalam membentuk Johor Bahru itu sebagai sebuah bandaraya antarabangsa? Okey, kalau kita lihat dari segi kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya, setakat ni 220 meter square. Tapi alhamdulillah di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang baru ni, Datuk Seri Khalid Nordin, yang mana Johor Bahru, Bandar Johor Bahru telah diberi kepercayaan memperluaskan di kawasannya 2 kali ganda. Bermakna padanan yang baru ni bakal kita ambil alih kawasan seluruh pantai timur dan juga barat, sehinggalah daripada Bukit Tiram mencecah ke sampai Marlborough College. Jadi keluasannya melebihi 2 kali daripada. Jadi dengan itu saya lihat dari segi kepadatan penduduknya akan bertambah sekali ganda. Dan saya lihat dari segi pembangunan insan ni memang kita telah buat daripada awal-awal lagi. Memang kita tidak fokus tentang pembangunan fizikal saja di Johor Bahru ni, kerana kita lihat bahawa Johor Bahru ni pada dulu sebelum kehadiran pelabur-pelabur dari China ni, memang kita fokuskan program-program modernisan, di mana kita laksanakan program kita mengikut setiap jawatan kuasa penduduk yang kita lahirkan setiap taman, di mana setiap taman kita wujudkan jawatan kuasa penduduk bagi kita menjalankan segala program modernisan yang ada dalam daerah Johor Bahru ini. Dan mungkin ada di kalangan penonton kita agak keliru antara negara maju atau sebuah bandar yang maju dengan sebuah bandar antarabangsa. Mungkin boleh Datuk jelaskan sikit menjadi bandaraya antarabangsa tu? Bandar antarabangsa ni sebenarnya kita lihat menyaut daripada saranan Tun Mahathir menjadikan sebuah bandar antarabangsa ni, dan sorotan kita menyaut saranan iaitu yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi, mantan Menteri, mewujudkan koridor. Bermakna 6 koridor. Johor salah satu koridor selatan yang melibatkan satu PPT baru, bermakna Iskandar Malaysia pada 2007, di mana koridor Iskandar Malaysia itu diwujudkan, dan kita bandaraya pun menyahut cabaran. Itu menyahut cabaran, kita menggorak selangkah selaras dengan Iskandar Malaysia, dan jadi kita menjadikan bandaraya sebagai bandaraya antarabangsa ketika itu. Kriteria apa yang diambil untuk bandaraya untuk kriteria bagaimana, bidang apa yang sebenarnya yang membolehkan kita digelar atau distatuskan sebagai bandaraya antarabangsa? Apa yang MBJB
ikutkan atau Kalau ikut araskan? hal raya tu, ianya yang saya cerita tadi lah, kita tak melihat dari segi pembangunan fizikal, pembangunan pencakaran langit, tapi kita juga membangunkan pemodalisan yang lain. Bukan dikira semata-mata berapa banyak bangunan baru dibina dan tinggi, bukan. Kerana kita lihat kehadiran pelabur asing itu secara kebetulan. Dan kita tidak menjangkakan sebenarnya. Kita lihat daripada segi pembangunan yang ada sekarang, tak termasuk dengan kawasan-kawasan antarabangsa yang telah baru datang. Jadi satu tanggungjawab yang besar untuk MBJB dan warga kerja mereka sendiri tu. Bagaimana persiapan atau bagaimana setakat gerak kerja yang dilakukan oleh warga MBJB itu sendiri dalam mencapai tahap antarabangsa? Kita lihat bandaraya ni salah buah PBT yang penuh dengan kriteria dia. Kita telah memenuhi ISO. Kita juga merupakan bandaraya bertaraf 5 bintang. Yang mendapati kerana Johor Bahru merupakan salah sebuah PBT dalam Malaysia ni. Selepas Subang Jaya, Johor Bahru merupakan sebuah PBT bertaraf 5 bintang yang telah mencapai berbagai kriteria yang telah kita dan dari sudut ISO pun kita telah melaksanakan. Dan kita lihat juga dari segi pembangunan fizikal, dari segi kebersihan bandar, juga dari segi landscape-nya, semua telah bermula dengan perkara yang semua memang satu nada bergerak ke arah tahun 2020 nanti. Bagaimana masyarakat Dato' melihat masyarakat Bandaraya Johor Bahru itu sendiri? Adakah mereka sedar perkara ini? Mereka bersedia atau mereka turut serta dalam proses pengantarbangsaan Bandaraya Johor Bahru itu? Saya lihat masyarakat Johor Bahru ni masih kurang yakin. Dilihatnya boleh ke Johor Bahru, Bandaraya ni boleh jadi antarabangsa. Kerana dia tidak memahami definisi sebenarnya apakah matlamat bandaraya Provinsi Melayu untuk jadi antarabangsa. Dia lebih melihat dari segi pembangunan fizikal yang akan menjadi turut bandingnya. Dan tapi kita telah menggerakkan kita punya jawatankuasa penduduk untuk mewaruankan kepada pembayar cukai apakah cara sebenarnya, apakah kaedahnya, iaitu menjadi antarabangsa yang sebenarnya, bukanlah dari segi pembangunan yang kita lihat saja. Dan itu yang masyarakat kadang-kadang keliru tu. Kalau Bandaraya Johor Bahru ni menjadi antarabangsa, apa mereka dapat? Itu selalu persoalan-persoalan. Apa yang nak dibawa oleh perancangan ini kepada masyarakat di Johor Bahru itu? Okey, kalau kita lihat dari segi fokus bandaraya bagi menuju bandar antarabangsa itu, salah satu iaitu Johor Bahru telah digariskan sebagai mengambil kira potensi dan juga mengenal pasti penyediaan rancangan Malaysia ke-11 dan juga rancangan tempatan daerah Johor Bahru. Secara umumnya potensi itu dapat dilihat secara prospektif dan kepentingannya berkonteks nasional, kedudukan geografinya agak strategik dan juga infrastrukturnya yang sedia ada pun dalam keadaan yang tersusun-aturnya yang sekarang ini memang perkara-perkara itu memang sedang diatur dan telah diadakan. Kita melihat banyak perubahan semenjak 1-2 tahun ini tu. Dan kalau kita lihat pelan strategi sebenarnya bermula pada 2011 kalau tak salah saya, 2015 dan berterusan sehingga 2020. Dan mungkin ada yang apa Datuk jelaskan, ada kekangan-kekangan atau mungkin ada halangan-halangan yang pada masa hadapan dalam mengatur langkah menjadi bandaraya antarabangsa ni bagi pihak MBJB sendiri dari segi modal insannya, penyertaan masyarakatnya dan lain-lain di Johor Bahru ni. Tapi saya tak lihat dari segi kekangan pasal setiap kali kita turun ke bawah sama-sama jawatankuasa duduk menjalankan sebagai aktiviti yang dijalankan oleh Bengkat bandaraya disambut baik. Lihat kalau kita tengok pertamanya kita buat selawat TV pesawat, itu merupakan satu usaha yang kita buat Bengkat Bandaraya menggabungkan masyarakat bandaraya daripada kita menyambut hari tahun baru dan kita ubah konsep. Bermakna titik tolak dia JB bandaraya berselawat tu bermula di Johor Bahru. Dan saya lihat masyarakat menerima dengan baik.
Kita juga ada turun keluar untuk menebur ramah beberapa warga Bandaraya Johor Bahru yang kita inginkan pandangan mereka, apakah mereka sedar dan bersedia untuk menjadi warga Johor Bahru yang mencapai status antarabangsa. Selepas ini kita akan kupaskan dan kita nak Dato' komen sikit selepas ni, Dato'. Jangan ke mana, terus setia bersama kami dalam Bicara Selatan. Kembali dalam Bicara Selatan, kita masih lagi bersama dengan Yang Berbahagia Dato' Yahya Jaafar, Ketua Whip Majlis Bandaraya Johor Bahru, membincangkan Johor Bahru baru. Benarkah Johor Bahru akan menjadi baru apabila tahun 2020? Dan seperti biasa dalam Bicara Selatan, kita membawakan suara orang ramai untuk turut serta sebagai panel juga, mungkin yang turut serta dalam menanyakan soalan. Kita ada buat tinjauan di luar sana, kebanyakan warga yang berada di Johor Bahru. Adakah mereka faham dan sedar dengan kewujudan pelan pengantarbangsaan Bandaraya Johor Bahru ini? Sama-sama kita saksikan. Johor Bahru antarabangsa, saya rasa tu bagus, tapi rasanya takut tak tercapai lagi lah. Mungkin kalau dia nak naikkan, mungkin dalam 10 tahun lagi mungkin insya-Allah boleh naik. Pertama, kalau nak maju pelabuhan, yang kedua airport, yang ketiga nak bersih Bandaraya Johor Bahru ni. Dari segi pengaturan awam, saya rasa terus majulah supaya jangan ikut macam zaman 20 tahun dulu. Kebersihan, di segi disiplin dia orang, kita harap dapat kita meningkatkan perkara macam begitulah. Pasal apa, nampak sekarang pun sini memang kebersihan ada ni sikitlah, ada kurang sikit. Kita harap minta dia tingkatkan tu, baru boleh maju. Kalau MBJB bekerja keras, benda ni akan tercapai, insya-Allah. Pasal apa, sekarang zaman moden ni semua boleh terjadi, tak mustahil terjadi. Jadi harap-harap akan jadi begitulah, yang mana orang ramai minta untuk jadi bandaraya yang tercanggih lah, insya-Allah. Memang tak ada yang mustahil lah, boleh tercapai bandaraya maju kan. Tapi kena selaras dengan dia punya kemajuan infrastruktur dan sebagainya. Macam dari segi kebersihan, macam Tuan Ji cakap tadi, dari segi keselamatan rakyat, pengunjung. Lepas tu dari segi pembangunan yang seiring, saya kata. Pada pendapat saya, Johor Bahru untuk menjadi satu bandar bertaraf antarabangsa pada tahun 2020 boleh menjadi kenyataan. Sebab buat masa sekarang ni banyak pembangunan yang telah berlaku di kawasan Johor Bahru ni, terutamanya di kawasan wilayah Iskandar ni lah. Kalau saya Datuk Bandar, pembaharuan yang akan saya buat untuk kawasan Johor Bahru ni, kita akan tingkatkan lagi pembangunan untuk perindustrian lah, tempat-tempat untuk perniagaan lah, contohnya. Segi pembangunan semua dah ada lah. I think infrastruktur dalam I think jalan raya dia ada sikit kurang kalau nak bandingkan dengan Singapura. Saya dari Singapura kan, jadi bandingkan kita infrastruktur Singapura lebih, kalau macam Johor ni ada kekurangan sikit lah infrastrukturnya. Kalau segi perumahan, saya rasa Johor Bahru lebih baik dari Singapura lah. Kalau dibandingkan lah, saya rasa dari segi bas ada kekurangan kemajuan sikit lah. Teksi rasa saya dah puas hati lah. Kalau sejak kebelakang saya puas hati, tak ada macam orang komplain pasal yang daripada teksi yang akan ini, rasa saya tak ada lah. Kalau bas tu memang ada kekurangan sikit lah. Sampai sekarang pun saya rasa ada itu, dia kekurangan lah. Itu tadi, Datuk, kita lihat pandangan segelintir sebahagian daripada warga Johor Bahru dan ada juga wakil daripada rakan kita dari Singapura. Dan rata-rata kita lihat mereka menyokong apa usaha yang akan dibawakan oleh MBJB untuk menjadikan Bandaraya Johor Bahru sebagai bandaraya bertaraf antarabangsa ini. Tapi antara komen-komen kita lihat, mereka melihat menjadi bandaraya antarabangsa itu dari segi infrastrukturnya, dari segi peluang perniagaannya, dan juga keperluan asas yang lain itu perlu diantarabangsakan juga. Mungkin Dato' nak komen dengan video tadi. Okay, saya lihat komen yang diberi agak secara positif yang kita lihat. Dan ni sebenarnya kita telah buat engagement ni untuk jadi bandar antarabangsa ni. Engagement yang kita lakukan di mana daripada kerajaan negeri,
kerajaan pusat dan juga warga Singapura pun kita perlu lihat, kerana engagement ni satu keperluan di mana kita lihat kita dalam segala program yang kita lakukan bagi merealisasikan Pangkatara Besar, kerana kita in the right track sekarang ni. Kita ada plan jangka panjang untuk merealisasikan program ini, dan saya lihat track yang ada sekarang ni memang selaras dengan tu, dan saya percaya dari segi program kebersihan yang baru kita lakukan, di mana kita buat bersama Badan Persisaan Pujal, iaitu program anti-littering, disambut baik oleh masyarakat Johor Bahru, di mana kita lihat tiada lagi sampah-sampah dibuang merata-rata. Dan program pencahayaan selaras dengan program Badan Selamat Johor Bahru merupakan salah satu program selamat. Kita telah mencahayakan Bandaraya Johor Bahru. Kita lihat LED screen, itu menarik, screen yang ada di Johor Bahru, dan kita bakal memperolehi musical fountain di Taman Mega di Merdeka yang bakal kita jaga kesiap March ni. Begitu juga kita lihat kita ada satu program transportation, iaitu kita menyediakan free transport untuk warga bandaraya, di mana bandaraya sendiri membayar kos perkhidmatan bas tu bagi kita menyenangkan masyarakat bandar untuk bergerak dalam bandar. I think benda-benda ni yang kita lakukan supaya rakyat lihat benda ni dapat digayakan. Selari. Itu bas JB di hatiku kalau tak silap saya tadi, Datuk, ada disediakan juga. Ya, kita setiap 15 minit bas tu akan berpusing dalam bandar, dia pergi ke Terminal Lakin, part ada shuttle service. Kita lihat bandar CBD ni terlalu padat dengan bas-bas luar, dan akhirnya kita buat keputusan bas-bas luar tu tak boleh masuk bandar, hanya bas bandaraya di hatiku tu yang boleh bergerak dalam bandar untuk menjadikan perkhidmatan pada penumpang-penumpang lebih sistematik lagi. Kita juga ada kiriman email daripada rakan-rakan kita, antaranya Ahmad Sabri yang mengatakan sebarang pembaharuan dalam mencapai bandaraya bertaraf antarabangsa sememangnya mudah dijalankan apabila adanya peruntukan yang banyak disediakan oleh kerajaan, namun dari segi penyelenggaraan infrastruktur secara konsisten masih lagi lemah. Daripada Zainal, kemudahan awam adalah perkara yang paling penting untuk mengukur tahap kemajuan sesebuah bandar. Di Johor Bahru, kemudahan awam seperti bas awam masih perlu ditingkatkan. Laken Sentral masih seperti 10 tahun dahulu. Saya rasa dah ada perubahan di Laken Sentral. Nama saja baru tetapi kualiti kemudahan masih ketinggalan. Sampah di sana sini, ulat tiket bermajalela, bas haram berani beroperasi, tandas tidak diselenggara. Mungkin Zainal ni berada di sekitar Laken Sentral. Dan apakah MBJB mampu mengubahnya? Kerana 5 tahun lagi untuk ke 2020. Seterusnya daripada Azman, banjir kilat masih lagi berlaku di kawasan bandar. Cuba tengok, bila banjir saja, semua sampah sarap keluar. Macam mana nak bertaraf antarabangsa? Daripada Zainuddin, Datuk, macam mana nak capai bandaraya Johor Bahru bertaraf antarabangsa sedangkan kebanyakan kemudahan awam masih lagi ketinggalan, lampu jalan raya dan longkang masih ada masalah. Apa benar ni, Datuk, komen-komen ni? Kita tahu bagaimana? Kalau kita lihat dari segi permasalahan timbul, memanglah kita akui bandaraya yang berusia 21 tahun, proses penyaraan kita berlakukan. Tapi Alhamdulillah, di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menggariskan bahawa Johor bukan satu bandar yang perlu dibangunkan di segi prasangka pembangunan perjalanan. Setiap tahun kita memperolehi 40 lebih juta untuk menyedara jalan longkang dan di bawah peruntukan Maris. Setiap tahun kita dapat 40 lebih juta, di antara untuk penyelenggaraan di Johor Bahru saja. Johor Bahru saja. Jadi Majlis Bandaraya menerima 43 juta, satu jumlah yang besar setahun. Menurap jalan, membaiki longkang. Ini tak termasuk dengan peruntukan yang dikeluarkan sendiri oleh bandaraya. Itunya daripada pihak kementerian untuk membantu bandaraya untuk upgrade. Dan saya lihat di sini komen-komen email tu, kadang-kadang kita merupakan salah satu PBT dalam Malaysia ni tidak menyelengara memiliki pasar awam dan 3 terminal. Kalau kita lihat, Terminal Lakin tu di bawah jagaan Jacob. Dalam satu proses pensuasaan yang kerajaan buatkan bertahun-tahun dulu, di mana Jacob diberi kuasa eksklusif
untuk mengendali Terminal Lakin dan juga Pasar Awam. Tapi akhirnya bandaraya juga yang disalahkan. Tapi baru ni pendekatan baru yang semalam Yang Amat Berhormat Menteri Besar terus ke bawah melihat keadaan sebenarnya, dan kita lihat lebih banyak perbaikan yang dilaksanakan oleh Jacob, dan Jacob sendiri memiliki komitmen yang besar kepada Yang Amat Berhormat untuk menaik taraf khususnya Terminal Lakin dan juga Pasar Awam, kerana Bandaraya Johor Bahru ni, Terminal Lakin ni merupakan terminal antarabangsa, sebuah terminal antarabangsa. Kalian melihatkan antara Singapura dan Malaysia menggunakan satu terminal yang sama, dan sebab tu di Bandaraya ni kita kadang susah. But apa services yang kita bagikan, jadi pihak warga Bandaraya menganggap bahawa itu salah Bandaraya. Umpamanya kalau jalan protokol, dan protokol kan di bawah semua majlis ni. Tapi kita mengambil inisiatif untuk melaksanakan, kan kita tak nak lagi kata-kata yang dicakap oleh rakyat bahawa majlis tak buat kerja, sebab kita laksanakan. Dan sekarang ni satu task force yang kita telah wujudkan, di mana kita mengkaji semula kawasan yang kita nafasi, kawasan-kawasan banjir, umpamanya di Persiaran Abu Bakar, di hadapan Singgah Selalu, di Jalan Tebrau, di mana crossing kabut tu yang usianya lebih daripada 30 tahun perlu ditukar. Dan engagement yang saya cakap tadi, itulah engagement antara agensi-agensi yang ada di bawah Kerajaan Negeri Johor, seperti JKR, Sila Singgara, dan dia bekerjasama. Kalau tanpa kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan ni, saya rasa mungkin kita sukar untuk menjadikan bandaraya sebuah bandaraya yang bermasa pada 2020. Dan alhamdulillah kepimpinan yang Datuk Bandar yang ada sekarang ni dapat menjadi sebagai koordinator dengan agensi-agensi yang ada, dan kita sekarang bergerak ke hadapan, dan kita lihat bahawa 5 tahun ni bukan satu jangka masa yang panjang. Dalam setahun 2 tahun ni kita kena lihat apa yang kita perlu buat. Kerajaan negeri juga saya lihat kita lihat serius dalam membangunkan atau memberi fokus kepada Bandaraya Johor Bahru. Kalau kita lihat pada pembentangan bajet 2015 yang lalu oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, perkara 49 dalam strategi bajet Johor 2015, yang mana perkara strategi pertama menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan merangsang pelaburan, ada menyatakan Johor Bahru akan dibangunkan sebagai Urban and Heritage Trail. Dan ini juga dapat kita lihat bukan saja infrastruktur pembangunan yang macam Datuk kongsikan juga, perkara-perkara atau elemen-elemen sejarah ini juga sebagai satu tarikan di Johor Bahru yang boleh membawa kepada status pengantarbangsaan. Okey, alhamdulillah dengan kehadiran Yang Berhormat YB Menteri Datuk Nazri Tazli Aziz ke Johor Bahru baru ni bersama-sama pihak Bandaraya dengan juga Ahli Parlimen Johor Bahru melihat tentang apa yang boleh bantu. Dan YB Menteri bersetuju memperuntukkan sebahagian besar peruntukan RMK 11 untuk membuat menjadikan Bandaraya Historical Heritage tu dengan selaras dengan Iskandar Malaysia. Kerana sekarang ni program tu di bawah Iskandar Malaysia, di kerjasama dengan Bandaraya untuk melihat kawasan-kawasan warisan ni. Kalau kita lihat Johor Bahru ni sebenarnya, kita memiliki lebih daripada 16 bukit yang orang tak sedar. Bukit Medrum, Bukit Senyum, Bukit Kesenangan. Gambar itu Bukit Timbalan ya, tuan? Bukit Timbalan. Dan faktor sejarah ni sebenarnya, Johor di antara Johor Bahru ni bandar yang paling banyak bukit. Itu memang sejarah yang kita terlebih 20. Sebab tu kalau kita lihat, Menteri dah arahkan supaya Bandaraya fikirkan macam mana kita nak buat satu track itu daripada Bukit Zahra, Bukit Senyum, Bukit Seren, menggabungkan bukit-bukit ni. Jadi kita boleh jadikan satu kawasan tarikan dengan dan Menteri pun dah setuju kawasan Jalan Tan Hon itu di Pasar Karat tu akan diberi peruntukan bumbung sebagaimana Petaling Street. Mana the whole stretch tu ditutup dan galakkan untuk anak-anak muda jalan aktif, penyakan sebelah malam sebagainya. Dan kekalkan konsep warisan tu, dan dilihat banyak bangunan-bangunan tu masih dikekalkan warisan. Dan setiap tahun pihak Bandaraya pun ada buat terajahan. Kita buat terajahan
ikut route Heritage Rail tu yang telah kita laksanakan lebih 5 tahun. Khusus tujuan supaya warga kota ni tahu sejarah bandaraya. Dan kita juga ada di Johor Bahru sini ada 3 istana tu. Istana Besar, Istana Pasir Pelangi, Istana Bukit Seren. Dan Datuk ada sebut pasal menyentuh pasal bazar Johor Bahru tu. Yang ramai juga tentang-tentangnya apabila tumpuan dah diberikan di bazar Johor Bahru di tengah-tengah bandaraya Johor Bahru, sekarang ni telah dipecahkan. Dan kita faham ada pembangunan yang menarik sedang berlaku, iaitu menaik taraf Sungai Segit yang kita bayangkan akan boleh digunakan, dibersihkan semula. Bagaimana status bazar tu ni, dan apakah Sungai Segit ni akan menjadi seperti di Melaka atau bagaimana? Okey, sebenarnya bazar Karat ni asal ilham Datuk Bandar Datuk Naim sama-sama saya tu ketika saya tu menjadi majlis, di mana setelah siapnya CIQ, kompleks CIQ, maka kenderaan-kenderaan yang datang dari Singapura tidak melalui kawasan bandar tu. Jadi bypass kawasan tu. Maka bandaraya Johor Bahru, center CBD tu makin gelap, mundur, tak ada aktif penjagaan sebelah malam. Dan kita cadangkan pada pihak bandaraya supaya kita gerakkan satu bazar yang kita namakan Bazar Karat. Tapi ianya telah disambut baik oleh masyarakat bandaraya. Bermula daripada 100 penjaga, akhirnya kita mempunyai 653 penjaga, yang mana 99% adalah bumi putera Johor Bahru lah. Di mana kita lihat beri peluang penjagaan dan kita menaik kawasan tu yang mundur dan yang rasa malap dari kawasan yang berceria. Ramai yang mendapat peluang ekonomi di situ juga tu. Jadi anak-anak muda ni yang dapat dia sekarang ni, kita lihat generasi kedua, di mana orang muda ni, kalau dulu bangunan-bangunan yang terbiar dalam bandaraya ni jadi tumpuan bahagian dan sebagainya, akhirnya sekarang ni budak-budak muda ni sedang ambil alih. Dia buat restoration, gerai-gerainya ataupun kedai-kedai itu dia jadikan butik, ada yang menjadikan kafe, ada yang menjadikan bistro, dan ianya berjaya. Dan saya lihat satu pendekatan baik. Tapi oleh kerana pembangunan yang ada di bawah Iskandar Malaysia, naik taraf Sungai Segit, kerajaan pusat bagi 200 juta khusus untuk buka stretch Sungai Segit itu, dibersihkan, dan Sungai Segit itu dilihat suatu yang tercemar dalam laporan alam sekitar. Jadi nakkan KPI bahawa Sungai Segit itu sebersih mungkin. Dan dalam pelaksanaan tu sudah tentulah kawasan ganggu, construction dan sebagainya, dan sebahagian besar terpaksa dilihat untuk dipindahkan ke kawasan lain. Dan kita wujud satu lagi bazar 2 di belakang mahkamah. Daripada permulaan tu memanglah bazar tu begitu muram, suram, tak ada pengunjung dan sebagainya. Banyak usaha yang promosi kita buatkan. Setakat ini kita bagi free. Kita bagi free, tak ada penyewaan lesen tapak supaya dia diberi peluang kerana jumlah pengunjungnya berbeza. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran skrin yang kita pasang baru ni sempena majlis perkahwinan dan juga permohonan Sultan Johor, iaitu LED screen, tempat tu dah menjadi tumpuan kembali. Dan penjaga-penjaga pun dah berjumpa dengan saya. Alhamdulillah Datuk, mungkin jumlah pengunjung bertambah kerana kehadiran skrin. Dan saya lihat bendanya perlu dikekalkan kerana mereka ni punca pendapatannya memanglah Bazar Karat. Kalau kita hentikan kerana ada suara-suara yang melakukan bahawa Bazar Karat ni yang mencemarkan bandaraya, mengotorkan bandaraya, tapi kita di bandaraya mempertahankan. Kerana dia bermula terjadi, kita lihat generasi muda ni sekarang ni dah berani menyewa kawasan-kawasan di bandar. Dan kita lihat mereka ni dah bergerak aktif, dah boleh berjaya setapak. Menyewa premis-premis kekal di bandar Johor. Yang terbiar, dia berani buat restoration konsep yang sama, dan dia menjaga secara online ke bagaimana kita, tapi benda tu dah jadi satu tarikan yang mana asalnya diwujudkan daripada Bazar Karat, peniaga-peniaga Bazar Karat dah berkembang. Dulu rumah kedai tu kosong, nilai hartanah pun
dan juga rumah kedai yang berada Jalan Dobi, Jalan Tan Hok Ni, jalan terus meningkat 3 hingga 4 kali ganda. Kerana pemilik kedai pun sudah mengetahui bahawa kehadiran bazar karat tu yang membantu untuk menambah nilai hartanah pada kawasan Johor Bahru. Adakah jaminan bazar karat ni akan dikekalkan apabila tahun 2020 nanti atau diberikan nafas baru atau bagaimana? Okey, sekarang ni kita membuat satu langkah transformasi penjaja. Susun atur bazar karat ni. Dan kita lihat dulu kita membenarkan bazar karat tu menjalankan aktiviti penyediaan makan. Dan akhir-akhir ni kita dah downscale, kita cakap tak sesuai. Kerana aktiviti restoran sebagai kena cari kedai yang berhampiran dan dia akur. Dan sebagian besar sekarang ni menjual baju-baju Johor dan sebagainya. Dan transformasi yang kita buat, kita akan susun bazar karat tu mengikut keperluan. Kalau dia berniaga JC, kalau berniaga permainan. Jadi masyarakat pengunjung datang dia faham kat mana nak tuju. Jual kasut. Lebih berstruktur. Ada bahagian dia. Sebagaimana kita lihat di Petaling Street, macam mana susun atur ini dalam plan transformasi penjaja yang kita buat kan. Perlu dilaksanakan dalam tahun 2020. Kalau saya dah berjumpa dengan persatuan, nak tak nak kena terima. Kerana kita telah lakukan di pasar-pasar malam. Kalau kita lihat pasar malam di stadium, di Kampung Melayu, kesusunan tu kita dah buat. Bermakna satu row tu jual ikan, satu row jual daging, sayur-sayur. Tak ada lagi sebelah-sebelah lagi. Campur-campur tak ada. Tapi pada peringkat awal memanglah penjaja ni marah. Tak biasa. Tapi pengunjung appreciate apa yang kita buat. Kerana dia senang. Kalau datang sana, dia akan tahu apa yang dia nak beli. Dan satu lagi Datuk, mungkin setahun dua kebelakangan ni sebelum nampak apa yang diusahakan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru, kebanyakan daripada orang-orang kat Johor Bahru ni selalu cakap kawan-kawan rakan-rakan nak datang Johor Bahru nak bawa pergi mana, lalu kat Johor Bahru ni pusing-pusing bazar karat dan balik mungkin di Nusa Jaya ada Legoland, mungkin ada lagi pembaharuan atau penambah baikkan dari segi tempat kunjungan ni. Kalau kita lihat waktu malam banyak yang bersantai di Setulang dan di Pantai Lido, mungkin tempat-tempat yang MBJB rancang untuk keluarga bersantai ni, atau bagaimana? Okey, kalau dulu kita orang Johor ni, kalau balik Johor sudah tentu nak pergi Pantai Lido. Betul. Sekarang ni Pantai Lido habis dah di-reclaim oleh pembangunan dia. Garis dan panduan yang kerajaan buat dalam perancangan bandar, kita mensyaratkan bahawa setiap pembangunan yang ada zon antarabangsa tu ada box walk tu. The whole stretch tu daripada Propiakana hinggalah ke RNF sampailah ke Berjaya tu akan ada satu box walk yang bermakna orang Johor, orang Kota Tinggi, orang Kedah datang ke Johor Bahru nak tengok dari Pantai Lido masih boleh ada, Itu syarat yang kita tetapkan dalam plan pembangunan kawasan pantai antarabangsa itu. Itu sebahagian usaha yang dibuat oleh Almarhum Peti Besar kerana tidak mahu dituduh nanti bila pelabuhan asing ni orang Johor ni tak dapat lihat apa sebenarnya. Dan box walk tu disyaratkan akan digerakkan di hujung pembangunan, bermakna tanah reclaim tu, di whole stretch of tanah reclaim tu ada satu box walk. Dan ada satu green nanti yang terbesar di hadapan padang di hospital besar dan Mahkamah Syariah tu tidak ada pembangunan depan tu. Itu akan jadi green. Bermakna tak ada lagi pencanggal lagi, dari situ stop. Jadi bolehlah daripada box walk tu kita bergerak sampai ke green tu. Sambunglah sampai ke masih boleh lagi pantai Lido kita masih boleh lihat nampak, tapi Pantai Lido yang telah di-reclaim tapi berubah wajah. Keduanya bandaraya bawa satu lagi pembangunan iaitu Musical Fountain di Taman Merdeka yang insya-Allah bulan Mac ni akan complete. Ia sebahagian daripada transformasi plan bandaraya. Pengunjung-pengunjung boleh datang di waktu malam, waktu hujung minggu dan sebagainya. Dan ianya kalau kita lihat dari segi upgrading of pavement berjalan kaki di bandaraya pun kita lakukan. Dan yang terbaru ni yang Datuk Bandar announce tu yang Green Day tu, bermakna bebas kenderaan minggu kedua setiap bulan. Sabtu, setiap bulan kita akan announce sebagai hari bebas kenderaan. Sudah mula pada tahun ini dah bermula.
So jadi kita lihat Bagaimana respon? baik. Anak-anak bawa muda bawa skateboard, bawa Basikal. basikal, bawa anak-anak berjalan santai, dan pada tu memang tak ada kajian, tak ada kenderaan langsung dalam kita benarkan 3 jam. Kalau sambungan baik kita akan buat 5 jam. Kita harap jadi peluang bagi bandaraya untuk datang santai di Bandar Johor. Dapat bayangkan sebelum 2020 tu kita dah merasai apa yang kita nak bawa tu. Dan selepas ni Datuk, mungkin tak lari juga. Saya terpaksa tanya dengan Datuk yang agak isu ni yang agak ramai memperhatikan di sebelum ini di blok Cedet, yang mana Tuan M membayangkan Johor Bahru itu baru, dan dia mengaitkan kata-kata apa ketinggalannya masyarakat di Johor Bahru itu sendiri apabila pembangunan ini dikuasai oleh bangsa asing. Mungkin Datuk boleh komen lepas ni, Datuk. Kita kembali selepas ini dalam Bicara Selatan. Kembali dalam Bicara Selatan. Johor Bahru baru ke? 2020 menjadi visi Majlis Raya Johor Bahru untuk dinaik taraf kepada bandar antarabangsa. Datuk, tak dapat lari kalau kita membicarakan, bercerita tentang bandaraya 5 bintang macam Datuk kata, Johor Bahru ni. Tahun lepas agak hangat isu yang dibawakan, yang ditulis di blog Cedet, yang mana Johor Bahru ni akan menjadi New York ataupun Singapura kedua, dan ada dikaitkan masyarakat tempatan ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kawasan, Datuk. Apakah pembangunan yang berada di sekitar Johor Bahru ni akan menenggelamkan orang Johor Bahru yang asalnya di sini, dan migrasi daripada luar ni akan mengambil alih Johor Bahru ni, Datuk? Sebenarnya peringkat awal tu dengan kehadiran pembangunan khususnya pelabur-pelabur asing dari Malaysia ni memang menjadi satu perkara-perkara tarikan yang jadi risauan khususnya masyarakat kota dan juga orang Johor ni. Tapi kalau dilihat dari segi positifnya, pembangunan yang ada bakal beri peluang pada khususnya warga bandaraya, di mana peluang pekerjaan dari segi sudut komersial, hotel dan sebagainya. Kalau kita lihat dari proses urbanisasi bandaraya Johor Bahru ni yang masih lagi peringkat awal, dan tetapi kalau kita lihat di sebuah gambaran yang masa hadapan melalui pembangunan projek mega sepanjang pesisir pantai, contohnya kita lihat pantai Lido Boulevard, Country Garden, Greenland, ia merupakan satu pembangunan yang cukup besar. Bermakna jumlah pembangunan yang ada boleh melebihi rumah-rumah yang ada tu. Kan umpama di Country Garden lebih 40 unit suri apartmen. Kalau kita lihat di RNF 60,000. Betul. Ianya sudah tentu melihat oversupply daripada masyarakat. Jadi kita lihat kajian pun telah memfikirkan sesuatu dan telah mewartakan kawasan itu sebagai kawasan antarabangsa. Bermakna antarabangsa itu dilihat khusus pemilikan tanah oleh warga asing itu boleh dilihat dimiliki sana. Dan dasar perumahan yang kita telah laksanakan baru ini, mana warga asing hanya boleh memiliki rumah yang lebih sisa 1 juta ke atas. Jadi dasar pembangunan dan juga garis panjang kajian melalui plan yang telah diteruskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu pemilikan rumah untuk warga asing lebih juta itu ada satu garis panjang yang baik yang menghilangkan kerisauan warga Johor Bahru, kerana kehadiran pembangunan yang ada itu sudah tentulah hartanahnya melebihi 500,000 ke atas. Jadi sudah tentulah bagi masyarakat Johor Bahru ni memikirkan bolehkah, mampukah dia memiliki kawasan itu. Tapi akhirnya bila diwatakan sebagai kawasan antarabangsa, kita dah hilang risau bahawa dari segi kawalan bandaraya itu, dari segi susun atur itu kita kawal, dari segi pembayaran cukai pun berbeza dengan kita. Bermakna di kawasan antarabangsa sudah tentulah cukainya berbeza, dan kita lihat pembangunan itu yang saya cakap tadi, sebahagian itu dapat memberi peluang pada anak-anak kita ataupun masyarakat kota yang untuk bekerja di dalam itu. Dan mungkin dalam perjalanan ke arah tahun 2020 ni, kita mahukan bangsa Johor Bahru ni, warga Johor Bahru ini, apabila adanya fasiliti bertaraf first class, kelas pertama, kita juga inginkan mereka
berfikiran pergerakan itu juga staraf dengan kelas pertama, bukan kelas ketiga, Datuk. Dan mungkin peranan ahli-ahli majlis di Bandaraya Johor Bahru itu sendiri, Datuk sebagai ketua WIP melihat apakah yang sedang ataupun yang mungkin dapat disumbangkan daripada segi pembangunan keseluruhan total ini kepada masyarakat di Johor Bahru dengan bantuan ahli majlis yang ada dengan pelbagai latar belakang yang mewakili masyarakat di MBJB sendiri. Untuk pengalaman, ahli majlis ini merupakan jawatan yang telah dikurniakan dari parti-parti yang memerintah. Khususnya UMNO dapat kota yang lebih MC. Tapi kita lihat dari konsep Barisan Nasional ni, kita bergerak sama, tidak mengira bangsa ataupun agama dan mana. Tujuan asal itu kita nak bangunkan bandaraya ni. Dan ahli-ahli majlis di bawah saya ni alhamdulillah bergerak aktif dari segi gotong royong, aktiviti kebudayaan, aktiviti pembangunan di kawasan-kawasan ni semua bergerak. Dan kita di Peringkat Bandaraya itu memberi peruntukan besar kepada setiap ahli majlis. Macam mana wakil rakyat juga, kita bagi juga sekurang-kurangnya dia boleh bergerak peringkat ke ubi, menyampaikan maklumat tentang bandaraya sebagainya. Jadi itu proses yang baik. Dan saya lihat masyarakat Johor Bahru ni, kalau ada satu semangat yang kita buat, itu masyarakat sense belonging, maksudnya kekitaan yang kita terapkan pada masyarakat bandaraya. InsyaAllah bandaraya ni dalam 2020 akan tetap direvitalisasi. Kerana sense belonging ni penting. Kalau tak ada sense belonging dalam diri kita, kita akan timbul masalah yang besar. Seperti kata ahli Parlimen Johor Bahru Tan Sri Syarif ni, kata orang Johor Bahru ni unik. Dia ada masyarakat yang orang luar tak faham kadang-kadang. Kadang-kadang yang komen-komen daripada luar ni tidak bersama, tidak berada di Johor Bahru tu, mereka tak faham apa yang berlaku. Mungkin lain sekali Datuk, pesanan ataupun Datuk nak beri harapan kepada mereka yang di luar sana yang masih lagi meragui usaha Majlis Bandaraya Johor Bahru ini untuk menjadikan Johor Bahru sebagai bandaraya antarabangsa 2020. Mungkin Datuk ada pesanan ataupun ingin menyampaikan sesuatu kepada warga generasi bandaraya antarabangsa ni, Datuk. Yang saya rasa di bawah kepimpinan yang bagi Datuk Wanda yang ada sekarang ni, insya-Allah saya percaya perkara ini dapat dilaksanakan, tapi dengan syarat ada sokongan dan dorongan daripada masyarakat sekeliling. Dilihat kerana usaha yang dibuat oleh Datuk Wanda ni berdasarkan track yang ada sekarang ni memang perfect lah, memang ada dalam keadaan yang baik, dan kita menentukan bahawa hala tuju, visi dan misi bandaraya dapat tercapai insya-Allah. Dan itu tadi saudara, sebagai menjadi masyarakat yang akan berada di sebuah kota atau bandar yang bertaraf antarabangsa, tidak lama lagi sebenarnya, 5 tahun akan datang, sejajar dengan kemajuan negara kita yang mensasarkan tahun 2020 sebagai negara maju. Kita berharap bukan saja warga kerja, warga pentadbir di Bandaraya Johor Bahru itu sendiri, MBJB itu sendiri, bertukar lumus, kita juga sebagai warga Johor Bahru juga perlu turut serta dan mempersiapsiagakan diri kita untuk digelar sebagai orang bandaraya antarabangsa suatu hari nanti. Terima kasih Datuk yang berbahagia, Datuk Yahya Jaafar, Ketua WIP Majlis Bandaraya Johor Bahru. Kita doakan apa yang dirancang, apa yang diharapkan ini dipermudahkan dan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Dan sekian saja Bicara Selatan untuk kali ini. Terima kasih kerana bersama kami dan teruskan bersama TV Selatan. Assalamualaikum.